Hari ni aku nak share dengan korang semua pasal episod ke-40 siri Ultraman Leo. Ada seorang brother ni asyik minta kat aku suruh ulas pasal episod ke-40 siri Ultraman Leo ni. Jadi, tibalah masanya untuk aku ulas pasal episod ke-40 ni. Episod ke-40 dalam siri Ultraman Leo ni dikatakan sebagai episod yang paling sedih. Kenapa paling sedih? Sebab dalam episod ni lah semua ahli pasukan pertahanan Mech kena bunuh dengan raksasa. Bukan seorang dua yang kena bunuh, tapi semua. Yang hidup pun cumalah Gen Notori, iaitu human host Ultraman Leo, dan juga Captain Dan Moroboshi yang merupakan human host kepada Ultra 7. Tapi dalam episod ni Dan Moroboshi digambarkan macam dah mati, tapi sebenarnya dia masih hidup. Macam mana dia masih hidup tu? Nantilah lain kali aku cerita. So, macam mana semua ahli pasukan pertahanan Mech ni boleh mati? Ceritanya ada sebuah piring terbang yang bernama Silver Bloom yang sedang bergerak menuju ke bumi. Dia ni berasal dari sebuah planet yang terletak 10,000 km dari planet bumi. Markas pasukan pertahanan Mech ni terletak ke angkasa lepas. Tengah semua ahli pasukan pertahanan Mech ni tengah enjoy celebrate birthday salah seorang ahli pasukan pertahanan Mech, tiba-tiba Silver Bloom ni serang dia orang. Silver Bloom ni macam raksasa jugalah, walaupun dia ni sebenarnya piring terbang, tapi dia boleh keluarkan benda yang macam sesungut dan juga cecair asid yang boleh orang kata apa, membunuh dia punya mangsa. Silver Bloom ni dia keluarkan sesungut dia seolah-olah macam nak telan markas Mech tu. Beberapa orang ahli pasukan Mech cubalah untuk melarikan diri menggunakan kapal terbang diorang, tapi malangnya Silver Bloom berjaya menangkap kapal terbang tu lalu memusnahkan kapal terbang tu bersama-sama dengan ahli pasukan pertahanan Mech yang ada dalam kapal terbang tu. Kat markas masa tu tinggal Gen Notori dan Dan Moroboshi sahaja. Si Dan ni pun suruhlah Gen Notori tu pergi, tapi Gen Notori kata tak nak, dia nak tolong juga si Dan Moroboshi tu. Lepas tu Dan Moroboshi tolak Gen Notori sampai terjatuh, kemudian dia pun menghilangkan diri sebab Gen Notori tak nampak dia pergi mana. Dan pada waktu tu Gen Notori pun bertukarlah menjadi Ultraman Leo. Ultraman Leo pun berlawanlah sekejap dengan Silver Bloom, tapi taklah sampai tahap memusnahkan Silver Bloom tu. Kemudian Silver Bloom berjaya melarikan diri dan kemudian dia teruskan perjalanan dia menuju ke bumi. Sampai je kat bumi, Silver Bloom tanpa buang masa terus menyerang bandar kat bumi. Dan orang-orang pun lari bertempiaran bila kena serang masa tu. Dalam episod ni, kalau korang nak tahu, Subuh Raya ada tunjukkan berapa ramai orang yang dah mati. Siap ada senarai nama orang yang dah mati disebabkan serangan Silver Bloom tu. Malah ada yang mati tu di kalangan kawan rapat Gen Otori sendiri. Memang sedih gila lah babak ni, sebabnya Gen Otori kehilangan rakan sepasukan dia dan juga kawan-kawan baik dia. So Gen Otori kira lonely lah dalam berhadapan dengan Silver Bloom tu. Entah macam mana lepas serangan tu, Silver Bloom tu hilang macam tu saja. Dan Gen Otori pun memulakan hidup baru dengan menumpang rumah seorang jururawat. Tapi sebelum tu, aku nak tanya kat korang. Korang nak tak belajar cara buat duit dengan trade NFT? Trade NFT adalah salah satu cara yang paling padu untuk buat duit pada masa sekarang ni. Dengan ilmu yang betul, korang boleh dapat untung yang lumayan hasil daripada trade NFT ni. Kalau korang nak belajar, dapatkan panduan video belajar cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni daripada High Wealth. Memang sesuai untuk sesiapa saja yang baru je mula nak belajar cara trade NFT. So, kalau korang nak dapatkan video panduan cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni, aku ada letak link kat ruangan komen kalau korang tengok kat FB. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video aku ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So, jangan buang masa, cepat-cepatlah belajar cara trade dengan NFT ni dan buat untung yang lumayan. Okay, sekarang kita sambung balik dengan cerita kita. Selepas beberapa ketika, Silver Bloom ditemui oleh sekumpulan budak-budak sekolah. Masa tu, Silver Bloom dah kecilkan saiz dia dan budak-budak sekolah ni tak tahu yang Silver Bloom ni sebenarnya adalah sebuah piring terbang. Sehinggalah Silver Bloom tu diserahkan kepada cikgu budak-budak sekolah tu untuk cikgu tu kaji apa benda ni. Masa cikgu sekolah tu pergi bakar Silver Bloom tu, tiba-tiba Silver Bloom membesar dan menyerang cikgu tu sampai cikgu tu mati weh. Kemudian Silver Bloom tu pun terus membesar menjadi saiz sebenar dia dan menyerang orang-orang yang ada kat sekolah pada masa tu. Gen Otori pun datanglah ke sekolah tu bila tahu sekolah tu diserang oleh Silver Bloom dan dia pun seperti biasa bertukarlah menjadi Ultraman Leo. Pada awalnya nampak macam Silver Bloom ni nak telan Ultraman Leo, tapi sekali Ultraman Leo pula yang keluarkan macam-macam barang pula dalam perut si Silver Bloom tu. Lepas tu Ultraman Leo pun menyerang Silver Bloom menggunakan serangan Leo Flash dan menyebabkan Silver Bloom meletup
dan musnah. Silverbloom ni sebenarnya telah dipanggil oleh seekor makhluk asing yang bernama Black Directive. Black Directive ni dia panggil Silverbloom sebab dia ni cuba nak menakluki bumi. Black Directive ni kira pandai jugalah. Sebelum dia pergi serang bumi, dia pergi serang dulu pasukan pertahanan Mech. Jadi bila dia dah berjaya musnahkan pasukan pertahanan Mech, masa dia pergi serang bumi, tak ada benda lah ataupun tak ada orang lah yang boleh kacau dia punya plan. Tapi mujurlah bumi pada masa tu ada pelindung iaitu Ultraman Leo. Lepas Ultraman Leo berjaya memusnahkan Silverbloom, si Black Directive ni tak putus asa. Dia pun panggil lah lagi satu dia punya kapal perang iaitu Black Dome untuk menyerang bumi, untuk memusnahkan Ultraman Leo dan juga untuk orang kata apa mencapai misi dia iaitu menakluki bumi. Ada juga orang yang tertanya-tanya, kenapa Suburaya pergi matikan watak-watak ahli pasukan pertahanan Mech tu? Ada yang memberikan pendapat di mana kenapa Suburaya terpaksa mematikan watak-watak ahli pasukan pertahanan Mech tu sebab Suburaya sedang berdepan dengan masalah kewangan. Jadi, ada beberapa kos yang perlu dikurangkan dan salah satu kos yang perlu dikurangkan tu ialah bayaran pelakon. Disebabkan hal itulah Suburaya pun terpaksalah orang kata apa mematikan watak-watak ahli pasukan pertahanan Mech tu demi untuk mengurangkan perbelanjaan diorang.